Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, pada tuan-tuan yang berada pada majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada hari ini, pada 10 hari terakhir Ramadan. Kita sama-sama melihat kepada kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melihat inspirasi daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6, apabila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bahan bakaran api neraka. Ini adalah peringatan kasih sayang daripada Allah. Allah tidak mahu sesiapa pun di kalangan tuan-tuan sekalian untuk disentuh walaupun satu saat di dalam neraka Allah, dalam azab Allah, kerana Allah amat penyayanglah. Allah memberi peringatan ini untuk saya dalam program kita ini. Kita belajar bagaimana untuk kita terus memimpin sampai ke syurga. Alhamdulillah, daripada ayat ini 3 sudut yang kita akan lihat berkali-kali setiap kali kita berbincang ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, bagaimana nak membina syurga di rumah. Itu ayat yang pertama. Yang keduanya ialah bagaimana dalam ayat-ayat yang kita akan bincangkan dalam tajuk kita ini, ayah pemimpin ulung. Sudut kedua yang kita akan lihat adalah bagaimana membina rumah di syurga. Kita tidak mahu mewah di sini, tidak mewah di sana, ataupun di sini kita inginkan bahagia dan juga kalau boleh kita nak bahagia sampai ke akhirat sana. Dan sudut ketiga yang kita ingin perhatikan dari masa ke semasa dalam program Majlis Ayah ini ialah berjuang masuk syurga sekeluarga. Itu yang tuan-tuan dapat perhatikan di atas skrin, satu framework, satu garis panduan agar bagi kita ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita dapat melihat sudut ini agar kita dapat amalkan hasanahnya di dunia dan juga kita dapat mengambil hasanahnya, memohon Allah hasanah di akhirat, dijauhkan betul-betul. Perjuangan masuk syurga ini menjauhkan kita daripada waqina azabannar. Bersama kita pada hari ini adalah Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Kita dah di hujung-hujung ini Ustaz ya. Yeah. Biasanya di hujung ini dia sama ada makin laju atau makin perlahan ya. Apa nasihat Ustaz kepada penonton di rumah di hujung ini, apa sebenarnya yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu, 1-2 panduan agar kita kuat sampai ke hujung insya-Allah dengan izin Allah. Ya, kalau sebagaimana hadis Nabi SAW, bila masuk 10 yang terakhir, Nabi akan lebih bersungguh-sungguh. Maka tak kiralah kita berada pada malam keberapa, sekarang kita dah berada di berhujung, masih lagi di 10 yang terakhir, kita nak menuju pada garisan penamat. Maka kalau kita nak sampai garisan penamat ni, makin dekat nak sampai, makin laju ke makin lambat Ustaz? Dia sepatutnya makin laju kan, tetapi bila katanya 27 hari tu ada orang kata apa, matahari dah macam suram-suram, rasanya Lailatul Qadar dah lepas kot. Apa perkara yang perlu kita faham sebenarnya Ustaz? Ialah tu hikmah Lailatul Qadar, tanda dia di siang hari, tapi Lailatul Qadar tu pada ibadatnya pada malam. Maka kenapa hikmah kata para ulama, tandanya berlaku siang supaya untuk diketahui siapa yang benar-benar beribadat pada malam tersebut. Mungkin ada setengah orang dia hanya sibuk mencari bila Lailatul Qadar, tapi tanpa berbuat apa-apa. Maka itu tidak kata tidak berfaedah dalam situ. Ataupun mungkin besok lebih suram daripada hari ini Ustaz ya. Jadi alamak, salah saya tak esok. Kan, kita tak tahu kan. Jadi 10 hari Ustaz ya. Baik. Jadi itu adalah panduan untuk kita memastikan. Kadang-kadang ialah kalau pengalaman saya pun bila dulu-dulu tengok suram ni rasanya. Kalau malam tadi tak bangun kecewa sangat. Ya, kalau dah bangun tu rasa dah selesai ni, walaupun ada lagi 3 hari lagi menuju akhir Ramadan. Jadi bagi tuan-tuan, kita nak teruskan ya pada hari ini dengan terus beribadah, menguatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di siang malam hari. Pada hari ini kita nak mulakan dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz ya berkongsi bacaan dipimpin ataupun memimpin bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang menjadi imam. Terus kita belajar mengulang, dan bila saya belajar banyak hari ni Ustaz ya, rupa-rupanya kalau bacaan Al-Quran ini kita tak lontarkan suaranya itu, kadang-kadang dia punya makhrajnya jadi tak berapa okey ya. Dan dari segi bacaannya pun dia punya suaranya pun tak berapa yang terbaik lah ya, sebab sebagai Ustaz, antara bacaan, bentuk bacaan yang dilarang oleh para ulama ialah bacaan seperti orang yang malas. Dia malas nak buka mulut. Macam dia kemam sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu bacaan itu tidak dibenarkan. Kita kena lontarkan huruf. Sebab tu antara disebut warattilil Quran tartila, pendapat para ulama tafsir mufassirin ialah baca harfan-harfan. Sebut huruf satu-satu dengan jelas. Kerana itu pahala Ustaz. Pahala ya, betul. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian, terutama pada bulan diturunkan Al-Quran ini bagi ayah-ayah yang sedang bersama ataupun ibu yang sedang menemankan ya, ataupun berada di dapur sambil dengar-dengar ni Ustaz ya. Sebenarnya satu-satu huruf itu ada haknya dan di situ ada pahalanya, dan sudah tentu ibadah ini kita harapkan menyinari Ramadan kita pada tahun ini ya, lebih baik lagi bacaan, terutama kalau sekarang ni dah hujung Ramadan, lepas tu nak masuk Syawal Ustaz ya. Sekarang ni ada orang yang siap dah print teks untuk khutbah. Jadi yang itu taklah menjadi perbincangan kita hari ini. Perlu baca ke tak perlu baca? Siap ada beli tongkat lagi Ustaz. Masya-Allah beli tongkat. Macam-macam berlaku, tapi yang pentingnya hari ini ayah pemimpin ulung. Bagaimana yang dimaksudkan dengan pemimpin itu kita nak melihat dalam surah An-Nisa ayat 34-35 pada halaman 84. Surah ini surah An-Nisa, surah wanita. Dalam keadaan di Mekah sebenarnya ya, ataupun di Madinah itu, pada waktu itu wanita dipandang second class. Malah sebenarnya pada zaman sekarang pun Ustaz ya, ada sesetengah orang yang tidak kembali pada wahyu melihat golongan wanita ini adalah kelas kedua, ketiga, yang boleh kalau katakan seorang wanita dah berkahwin, lepas tu si suami boleh buat apa sahaja, kadang-kadang tak bagi balik kampung pun. Ya, perkara-perkara inilah yang bukan semangat daripada Al-Quran. Dan mari kita sama-sama melihat surah An-Nisa ayat 34-35 pada halaman 84 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. InsyaAllah kita akan membaca daripada ayat surah An-Nisa, 2 ayat, iaitu daripada ayat yang ke 34 dan juga 35. Auzubillahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan daripada surah An-Nisa ayat 34-35 yang memberitahu kepada kita ar-rijal, lelaki itu, suami itu, qawwamuna 'alan nisa, pemimpin, pelindung kepada golongan wanita. Perkataan qawwamun itu yang ada kaitan dengan perkataan qiyam, ada kaitan dengan perkataan qama, iaitu berdiri. Seorang rijal ada beza dengan muzakkar, ustaznya. Muzakkar tu lelaki jantan, ya. Tetapi kalau rijal ini adalah satu maqam, satu status seorang lelaki yang betul-betul boleh berdiri. Kalau rijal itu ada kaitan dengan rijlun, ustaznya, berdiri atas dua kaki sendiri. Dia boleh berdiri, boleh memimpin, melindungi kepada wanita, kepada isterinya, dan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, Allah memberi kurnia kelebihan ini, ya, ini satu kurnia atas satu yang lain. Kerana apa? Kerana apa rijal itu diminta melindungi, memimpin? Bima anfaqu min amwalihim, kerana dia memberi nafkah daripada hartanya. Cari nafkah, ustaz, ya. Jadi itulah yang melayakkan seorang itu digelar ar-rijal, iaitu dia ada sifat kelakian yang original, ustaz, ya. Jadi kalau katakan orang lelaki tapi duduk dekat rumah, dia minta isterinya pula bekerja, ataupun dia asyik berhenti kerja je, ustaz. Ada juga yang saya dengar bila kena marah dengan bos sikit, berhenti kerja, lepas tu dia suruh isterinya bekerja. Pasal isterinya yang lebih kuat daripada lelaki, maksudnya dah terbalik. Dan di dalam ayat ini memberi maklumat kepada ayah-ayah seperti saya untuk menjadi ulung tersebut, untuk menjadi pemimpin yang ulung. Salah satunya ialah kerana suka memberi nafkah dan berjuang mencari nafkah untuk keluarga, walaupun tidak semewah mana, tetapi tanggungjawab itu terpikul kepada bahu seorang rijal, seorang lelaki. Dan apa peranan yang wanita, ya, fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaib, ya, bima hafizallah, iaitu peranan bagi yang wanita, si isteri yang solehah adalah mereka taat kepada suaminya, ya, dan menjaga diri ketika suaminya tiada, ya. Yang pertama istilahnya qanitat, ya, qunut, ya, bukannya qanut yang ta, ustaz, ya. Di sini ada ta, ya. Ta ini qanitat ini maksudnya dia amat merendah diri, dia amat menjaga, taat pada siapa? Pada Allah dan juga kepada suaminya. Kalau suaminya itu taat kepada Allah SWT, yang mutlak adalah Allah, suaminya selagi tidak menyuruh membawa perkara-perkara yang haram, maka si isteri itu akan melaksanakan tugasnya, iaitu taat, yang pertama, dan juga menjaga marwah lil ghaib ketika suaminya tidak ada, ataupun menjaga juga harta dan semua apa yang telah diamanahkan oleh si suami ketika dia keluar. Jadi ini adalah peranan bagaimana membina satu keluarga yang bahagia, ya, iaitu lelaki yang si suami ada tugasnya dan yang si wanita, si ibu ada tugasnya. Jelas di situ, ya. Dan kemudian Allah menyambung bahawa kadang-kadang, ustaz, ya, dia ada cabaran, ya, kadang-kadang ada bertelingkah di antara suami dan si isteri, maka Allah memberikan panduan. Kalau katakan, ya, perempuan yang kamu bimbang akan nusyus, derhaka, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Kemudian kalau dia tak dengar, tak makan saman juga, tinggalkan ataupun pisahkan daripada tempat tidur. Dan kalau
paling hujung sekali iaitu dibenarkan untuk pukul, tetapi kalau ikut pada syariatnya pukul itu macam juga anak Ustaz ya, kalau tak solat itu bukan pukul yang mencederakan dan pukul itu ada syaratnya, dan itu adalah solusi paling hujung apabila nasihat sudah diberikan berkali-kali dan juga sudah dibuat fasa kedua, barulah masuk pada fasa ketiga. Ini adalah petanda apa? Petanda bahawa seorang lelaki itu memimpin adalah dengan berjuang, memimpin dengan berkorban, dan memimpin dengan mencari keperluan-keperluan bagi seorang isteri dan anak-anaknya, dan itulah yang menyebabkan dia layak untuk menjadi pemimpin yang mengikut standard daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat 34 itu menarik, Allah menyatakan innallaha kana aliyan kabira. Ustaz ya. Pasal apa? Pasal kadang-kadang si suami bila dia dah cari nafkah, dia kadang-kadang mulalah dia nak naik ego dia. Ya, saya yang cari duit, saya ya, boleh tunjuk-tunjuk lagi barang dalam rumah. Kalau itu berlaku padahal si isteri sudah buat tugas, qanitatun hafizatun, maka apakah yang perlu diingatkan? Yang paling tinggi, yang paling besar bukan si suami. Yang paling tinggi, yang paling besar bukanlah orang yang mencari nafkah tersebut, kerana nafkah itu juga datang daripada Allah Al-Ali Al-Kabir. Jadi di sini memberi panduan kepada pemimpin ulung, makin ulung seseorang itu makin merendah diri dia kepada Allah Al-Ali Al-Kabir. Makin lagi kita ingin menjadi pemimpin masuk syurga sekeluarga, kita walaupun ada cabaran dalam sesebuah keluarga, kalau ia berlaku, masih lagi kena ingat bahawa ego bukanlah solusinya, tetapi Allah yang paling tinggi, paling besar, yang perlu kedua-duanya menyerah, dan insya-Allah inilah panduan macam mana menjadi ayah pemimpin ulung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, diteruskan pada ayat yang ke-35. Ya, dan jika kamu bimbang terjadi salah faham di antara kedua-duanya, maka kirimlah seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan, orang tengah. Mengapa ada seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan? Kerana kalau ambil saja daripada lelaki ataupun ambil saja daripada keluarga perempuan akan bias. Satu. Yang keduanya ialah kalau katakan si lelaki itu dia ambil orang tengahnya itu daripada mana-mana, seorang sahaja, sudah tentu yang lelaki dah bercakap dulu dengan si lawyer ataupun orang tengah tersebut, tolong pastikan saya menang, kan? Dan si perempuan pun, si isteri kalau dia ambil juga orang tengah tapi tidak dua-dua belah pihak, kesannya ialah dua belah pihak bila bercakap Ustaznya, kalau dah bergaduh Ustaznya, kalau kita bergaduh dengan kawan ke apatah lagi dalam keluarga kan, kalau dah mula berbeza pendapat, dia akan nampak negatif, yang ini pun akan nampak negatif. Ketika cakap lembut dicakapkan sebagai lembik, cakap kasar dianggap sebagai kasar sangat. Itu adalah perkara yang boleh berlaku, tetapi Allah menyiapkan mekanisme agar lelaki, para suami teruslah memimpin. Seperti saya kena ingat bahawa sebenarnya Allah Al-Ali ataupun Aliyan Kabira, dan kalau di ayat hujung 35 itu innallaha kana aliman khabira. Allah lebih tahu, Allah itu maha khabira, ini melihat sesuatu, mengetahui sesuatu yang jauh ke depan. Ada perkara yang perlu dibaiki. Kalau ada sesuatu pertelingkahan yang berlaku itu, Allah lebih mengetahui mengapa pertelingkahan itu boleh berlaku dan apa yang akan berlaku ke depan. Yang penting kita sebagai suami dan isteri mengikut panduan yang terbaik ialah yurida islaha. Kita nakkan islah, pembaikan, maka insya-Allah Allah bercakap yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan bagi taufik, Allah akan bantu memberi kejayaan kerana kita mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara penting yang diberikan panduan daripada surah An-Nisa untuk si ayah terus menjadi pemimpin ulung. Dan kesannya apa tuan-tuan? Kesannya dengan kepimpinan begini, ia akan memberi impak kepada anak yang melihat kepada ayah. Kerana ayah walaupun dalam keadaan sasa memimpin, mencari nafkah pada setiap hari, tetapi ingat bahawa ayah masih lagi merendah diri. Si anak akan memerhati, oh ayah kuat-kuat ayah, tetapi ayah masih menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentu ini kita perlukan agar anak mencontohi ayah sebagai pemimpin ulung, bukan sekadar di depan Ustaz ya, tetapi dia menjadi inspirasi hinggalah
ayah pergi hinggalah anak itu sampai ke syurga nanti insya-Allah. Jadi kita berhenti sebentar, kita menyambung sebentar lagi melihat, mendengar pesan pakar bagaimana ayah pemimpin ulung ini penting dalam kehidupan, terutama dalam kita menghidupi keluarga bersama anak-anak. Kita berhenti sebentar, majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Terima kasih tuan-tuan yang masih lagi mengikuti perbincangan kita pada hari ini untuk kita menunjukkan keseriusan kita kepada Allah. Moga-moga Allah mudahkan urusan ayah-ayah yang berada di depan kaca TV, untuk saya juga untuk beramal dengan panduan daripada ilahi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam tajuk kita pada hari ini ayah pemimpin ulung, dan kita akan bersama dengan pesan pakar. Kita nak mendengar pesan pakar Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, pengamal pendidikan awal kanak-kanak. Assalamualaikum Doktor. Okey ke? Baik, alhamdulillah. Dapat tak? Okey. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih sudi bersama dalam ini adalah 10 malam terakhir ataupun 10 hari terakhir dalam majlis ayah. Kita ingin mendengar komen ataupun pesan pakar daripada doktor sebagai pengamal pendidikan awal kanak-kanak, memahami jiwa kanak-kanak ya sampai ke UK, memahami, membuat modul dan ya bersama anak-anak ini. Dan perbincangan kita tadi bercakap tentang ayah pemimpin ulung. Sebenarnya antara ayah dan anak, ya, anak kecil ke anak remaja ke, sebenarnya apakah kepentingan ayah yang menunjukkan contoh, satu, dan yang keduanya, saya bagi soalan terus doktor ya. Yang keduanya, bagaimana anak-anak ini boleh dilatih dengan jiwa kepimpinan yang bagus ya, agar bila mereka besar nanti mereka mampu menjadi pemimpin ulung dalam keluarga mereka. Silakan doktor. Okey, Tuan Fazrul, saya harap line saya okey ya? Ya, saya clear. Okey, alhamdulillah. Okey. Jika kita lihat ya perkembangan anak-anak ni tadi, dia ada orang kata stages ya, peringkat-peringkat anak-anak. Even dalam Islam sendiri menyatakan ada 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun seterusnya. Okey, kajian juga banyak dilakukan di barat yang berlandaskan apa yang dinyatakan dalam Islam ini, dan saya suka nak merujuk, ini adalah kajian oleh Islamic scholars ya, daripada Hisham Al-Talib, Abdul Hamid Abu Sulaiman dan Umar Al-Talib. Okey, kejap. Okey, dia ada 3 peringkat iaitu the age of regulation. Kita cakap tahun pertama yang sangat berasaskan kepada perkembangan emosi. 7 tahun kedua lebih kepada action, iaitu role model yang anak-anak ini perlu melihat dalam kedua-dua ibu bapa mereka. Tetapi untuk anak lelaki, tahap kedua tadi ni, peringkat kedua 7 tahun kedua ni, anak lelaki perlu melihat role model ayahnya. Ini sangat penting. Okey, tapi apa yang berlaku 6 ataupun 7 tahun yang pertama untuk anak lelaki? Okey, seboleh yang mungkin mereka memerlukan kasih sayang daripada ibu. Okey, bila budaya kita menyatakan anak lelaki tidak bawah ketiak mak, contoh ya. Jadi mereka memang memerlukan, anak lelaki ini memerlukan kasih sayang sebaik yang ini sangat bergantung kepada pembinaan EQ pada 6 tahun pertama tadi. Okay. Biasanya dalam talk saya Tuan Fazrul, saya akan kata mak-mak sekalian jangan kecil hati bila anak lelaki nanti 7 tahun dia akan terus pandang ayah dia. Sebab ini adalah masanya, masa untuk dia menjadi pemimpin tadi. Dia nak melihat bagaimana role seorang ayah memimpin keluarga, menjadi imam, bagaimana ayah ni berfungsi di luar rumah, macam mana mereka membawa seorang watak maskulin tadi, macam mana cara dia sebagai leader, contohnya ya. Okey, kemudian datanglah peringkat inspirasi, iaitu orang kata dalam 18 tahun ke atas lah ya, ataupun anak lelaki tadi bersedia nak
memasuki dunia dewasa, itu anak lelaki. Anak perempuan lain pula. Dia ada 5 peringkat yang berbeza. Dan 2 tahun pertama, anak perempuan tadi sangat memerlukan ayah dan mak. Okey, kita biasa salah anggap, oh ni mak je, cukup dah ni, dapat mak je dah okey. Tapi sebenarnya tidak. Watak seorang ayah tadi, wujudnya seorang ayah dalam kehidupan anak-anak sangat memberi impak yang sangat tinggi. Okey, saya bagi contoh, kalau tidak ada langsung kewujudan role model seorang ayah, akan berlaku banyak masalah-masalah tingkah laku yang kalau kita lihat kajian, banyak yang menyatakan jika tidak ada relationship yang baik, hubungan yang baik dengan ayah tadi, akan mengganggu proses pembelajaran mereka. Sehingga sebegitu sekali ya. Okey, perkaitannya sangat, kalau saya boleh patah ke belakang balik, EQ tadi terbina pada 6 tahun pertama. Dan EQ ini dalam otak kita merangkumi hampir 90%. Okey, bayangkan juga dari sudut neuroscience, pembinaan neuron tadi sangat cepat, sangat hebat pada 3 tahun pertama. So nampak tak perkaitan dari sudut sains, perkembangan otak, perhubungan ibu dan ayah tadi dalam kehidupan anak tadi. Sehingga kan Tuan Fazrul, anak perempuan ni kalau tidak ada kehadiran ayah, perhubungan yang positif dengan ayah ada tapi ayah kerja jauh, for example ya, sebagai contoh, ataupun ayah kurang bercakap dengan anak perempuan, ianya akan mengganggu hormon sehingga haid boleh datang awal. So ini based on kajian juga, dia akan mengganggu fisiologi badan kita. Jadi itu antara kesan kepada anak perempuan. Kalau anak lelaki, dia akan jadi agresif sebab dia tidak melihat role model ini dalam kehidupan mereka. So nak kata hanya ibu sahaja memainkan peranan, tidak. Itu adalah salah. Walaupun berlakunya penceraian sekalipun, sangat digalakkan untuk berlaku co-parenting antara ayah dan mak tadi. Walaupun sudah berpisah, tetapi perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak ini. So itulah betapa pentingnya ya kewujudan seorang ayah itu. Jadi terima kasih doktor ya, bila bercakap tentang hubungan ibu ayah itu sebenarnya satu, maksudnya ada emotional intelligence atau emotional connection di situ kan, hubungan emosi. Betul. Dia memberi message kepada anak ya. Dan dalam masa yang sama, hubungan ayah dengan anak, hubungan mak dengan anak tadi itu amat kritikal. Jadi biasanya bila doktor cakap tadi 6 tahun pertama, emosi itu adakah daripada ibu saja ataupun dengan ayah sekali? Kedua-duanya. Tetapi untuk lelaki, anak lelaki, sebenarnya dia lebih pada ibu dahulu. Sebab kita nak kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kan proses pembesaran baginda 6 tahun pertama dikelilingi oleh ibu susuan, kemudian ibu baginda sendiri, kemudian nenek baginda sebenarnya ya. Okey, kasih sayang itu dipupuk, ditanam dalam jiwa sebab sewaktu itu mereka sangat sensitif. Yang kita kata jaga anak macam raja, bukanlah memanjakan, tetapi sebab mereka sensitif, kita nak pupuk sayang tu dulu. Ada rasa kasih sayang, ada rasa boleh berkomunikasi dengan lancar, boleh membina hubungan yang baik. Sebab membina perhubungan yang baik adalah skill yang berasaskan komunikasi. Okey, jadi untuk kedua-dua, lelaki dan perempuan, anak perempuan memerlukan kedua-duanya sebab 2 tahun pertama perlu untuk mereka merasakan dia rasa safe, dia rasa selamat berada di dunia ini. Jadi ayah kena ada, mak kena ada. Anak lelaki lebihnya kepada mak dahulu. Untuk menjadi pemimpin yang baik nanti, menjadi ayah yang baik, dia perlukan wujudnya watak ibu ni yang memberikan kasih sayang yang sangat banyak, kemudian diikuti 7 tahun seterusnya dengan ayah sahaja. Saya pun ada 4 orang anak lelaki, Tuan Fazrul. Jadi kita melihat perkara itu sangat jelas lah ya. 7 tahun je dia tengok ayah dia je. Jadi saya ni bye-bye. Sedihlah, tapi kita support, kita kena ada. Ya, amat menarik perkara tersebut. Dan bila saya melihat kepada ayat yang dibincangkan tadi, ayat 34, ayah dia lebih kurang mencari nafkah tadi itu, dan mak ataupun wanita ini qanitatun hafizat, dia berlemah lembut, taat kepada si suaminya, kerana dia ada kaitan dinamik di mana kalau katakan si ibu jenis yang agresif, yang marah-marah contohnya, dia memberikan
kesan pada si ayah, dan akhirnya sama ada memberi nafkah dalam keluarga satu hal, tetapi kalau dalam kes ada pasangan yang sudah berpisah, memberi nafkah walaupun wajib kepada si lelaki, tetapi kalau golongan wanitanya itu masih agresif lagi, ya, jadi akhirnya antara hukum dan juga perhubungan emosi itu terganggu, dan akhirnya akan memberi kesan kepada keluarga si anak ini tadi, ya doktor, ya. Betul. Saya setuju tu Tuan Fazrul. Ya, jadi di situ perkataan yang menarik, istilah qanitatin hafizat, berbanding dengan perkataan berdakwah ke, boleh sahaja kan letakkan perkataan sebagai da'i ilallah ke da'a ilallah, tetapi tidak di-highlightkan di sini ciri si suami dan si isteri, kerana di sebalik dua ataupun tiga istilah ini memberi impact message kepada anak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli. Terima kasih doktor kerana berkongsi walaupun ringkas, tetapi ada dinamik suami isteri ibu ayah yang memberi kesan kepada 6 tahun pertama sehinggalah anak itu menjadi 18 tahun, dan bercakap tentang pertumbuhan tidak normal tadi itu rupa-rupanya bermula dengan hubungan mak ayah yang normal ataupun tidak normal. Jadi mungkin pesanan akhir daripada doktor. Betul. Saya ialah tidak kira mak ataupun ayah, ibu ataupun ayah, kedua-duanya memainkan peranan yang penting. Bagaimana kita berbincang dalam suasana rumah itu sangat memberi peran. Anak-anak memang belajar melalui melihat. Jadi mereka menonton apa saja lihat. Hebatnya otak ini, kalau apa yang mereka nampak, mereka lihat, mereka dengar, mereka belajar daripada itu dan memori ini menyimpan. Jadi berhati-hati dan wujudnya anda dalam hidup sangat penting sebenarnya. Itu je Tuan Fazrul. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli berkongsi dengan kita pesan pakar berkaitan dengan ayah pemimpin ulung yang akan memberi impak kepada si anak sehingga kan anak ini juga akan membesar sebagai pemimpin ulung. Terima kasih doktor. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersama sebentar tadi Ustaznya menarik perbincangan bila melihat kepada banyak-banyak istilah di dalam Al-Quran ini. Rupanya bagi pemimpin ulung yang di-highlightkan, diberi penekanan dalam surah Ali Imran ini adalah bima anfaqu min amwalihim. Lelaki masih lagi kena berpegang kepada tugas mencari nafkah harta Ustaznya, bukan nafkah anfusihim. Kalau anfusihim itu mungkin dia boleh senyum, bagi kasih sayang, itu dah cukup, tetapi rupanya Allah spesifikkan perkataan amwalihim, harta, duit. Dan bagi si ibu bukanlah duit sebagai perkara penting, tetapi qanitatun hafizat, ada kaitan dengan emosi, ya, emosi taat kepada Allah dan kepada si suami, pada ayah. Hafizat iaitu menjaga betul-betul, ya, maruah, kehormatan, segala apa yang ada di dalam rumah, kerana ini memberi message kepada si anak bahawa ayah sayang dengan berjuang di luar rumah mencari duit dan harta, dan mak sayang dengan membekalkan dua perkara tadi itu, menunjukkan akhlak sehingga kan Allah akan mendamaikan si suami isteri ini dan akhirnya diizinkan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dapat beramal dengan perkara ini. Paling kurang 3 perkara yang kita ingin ambil daripada perbincangan hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan resolusi kita. Yang pertama, untuk bina syurga di rumah, jalankan tugas ayah mencari nafkah dan ibu menjaga hal rumah. Walaupun mungkin ibu sudah bekerja membantu ayah, tapi jangan sampai tugas hakiki seorang ayah dan ibu itu terbengkalai, khawatir nanti di rumah tidak wujud syurga, ya. Tidak ada apa, nampak syurga di wajahmu itu tadi. Kerana apa? Kerana terjauh daripada tugas yang hakiki daripada Al-Quran. Yang kedua, bina rumah di syurga, berdamai, ya, sebagaimana yang kita belajar daripada ayat 35 tadi, yurida islaha, kalau ada pertelingkahan disebabkan mungkin tugas dan sebagainya, kekurangan yang ada pada masing-masing, berdamai adalah cara untuk kita terus diizinkan
untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada juga ustaz ya, dia kata alang-alang kita dah tak okey ni kan, tak apalah saya cari orang lain lah dekat syurga nanti. Okey, kalau itu dia punya perkataannya, kena ingat juga bahawa kalau di dunia lagi tidak ikut pada Al-Quran, islah melaksanakan wakil sebentar tadi, ada kemungkinan adalah sukar sikit lah ustaz ya, nak cari pula pasangan dekat akhirat, dekat dunia pun dah fail kan. Jadi perkara inilah yang kita perlu beri perhatian dan kita berjuang dengan mendidik diri, melaksanakan ikut kepada panduan daripada ayat 34-35 tadi. Moga-moga anak-anak kita juga mendapat contoh secara real di depan mata, dan inilah anak-anak yang akan menjadi pemimpin ulung hingga ke syurga nanti. Mari sama-sama kita berdoa, Allah izinkan agar kita membina rumah tangga sebegini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وأصحابنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dengan dosa, melainkan kau ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kesulitan ya Allah, kecuali kau permudahkanlah segala urusan kami ini ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dibalakan, kecuali kau turunkan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah, sebagai seorang ayah dan ibu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada jiwa kami untuk memimpin anak-anak kami semua ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran kepada kami ini ya Allah, dalam mendidik anak-anak kami ini ya Allah, sehingga sampai ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami andai kata kami lalai daripada tugas tanggungjawab kami ini ya Allah. Ya Allah, andai kata kami lalai, kami cuai dalam tugas kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang salihah ya Allah. Kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang membantu kami untuk bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah isteri kami ini ya Allah sebagai pasangan yang membantu kami untuk mendidik anak-anak kami untuk cermelang dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga tuan-tuan yang mengaminkan doa ini Allah kabulkan pada bulan Ramadan ini. Allah izinkan agar kita terus memimpin dengan karakter, dengan sifat yang telah Allah berikan. Ikut yang lelaki, si suami ada tugasnya, dan bagi ibu-ibu, bagi para isteri ya, yang bersama menemankan ayah-ayah di depan kaca TV ini juga ada tugas. Dengan ini, si ayah bila berada di luar mencari nafkah untuk keluarga, kepayahan yang ada itu bila sampai ke rumah bertemu dengan pasangan qanitatun hafizatun, maka ia akan memberi semangat untuk terus berjuang dan terus berjuang. Dan inilah inspirasi daripada Al-Quran yang kita ingin sebarkan ke seluruh masyarakat agar ini diamalkan. Kita berada dalam kempen Wakaf untuk Ummah, satu kempen di mana kita sebenarnya ingin membawakan nilai daripada langit, nilai Al-Quran untuk ummah. Dan sudah tentunya tuan-tuan yang mengikuti siri ini juga mampu untuk membantu berwakaf untuk apa? Untuk sama-sama kita jadikan
ummah ini bersama Al-Quran terus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulangan bagi program ini tuan-tuan dapat ikuti pada jam 10.30 di Astro Oasis dan 4.30 pagi di TV Al-Hijrah. Tuan-tuan boleh tengok kepada siri-siri yang lepas, boleh menonton, mengikuti. Kita doakan agar ini adalah salah satu taman ilmu yang memberi manfaat. Allah izinkan untuk kita sampai ke syurga penuh syafaat nanti. Jadi kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, siri akhir. Kita akan jumpa dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga.